Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan tutorial seterusnya. Kalau tak silap cikgu, sekarang tutorial yang ke-9 ya. Untuk bab 4 ini, hari ini kita beri tumpuan untuk tutorial 9 ini zaman jahiliah So, ada beberapa tajuk untuk zaman jahiliah, iaitu maksud jahiliah, sebab zaman jahiliah dalam kegelapan, kezaliman masyarakat jahiliah, dan kesan buruk masyarakat jahiliah. Tanpa membuang masa, kita terus saja kepada sampel skrip kita. Soalan cadangan cikgu. Untuk jahiliah ini ada 4 ya. Ada 2 soalan keempat, 2 soalan terbuka ya. Untuk kita ingat hafal bersama, terus saja untuk soalan A. Jelaskan maksud jahiliah. Perlu berhati-hati. Kita mempunyai jumlah markah yang secukupnya saja. Anda kata kita berdepan dengan soalan esei, kita perlu bersedia. Katakanlah kita ambil isi 4 markah. Agak kritikal kalau 4 markah, sebab memang isi tak banyak. Jahiliah dalam bahasa Arab ialah jahala, yang bermaksud jahil. Cikgu cuba beri markah secara ketat dengan andaian jahala itu bukan maksud. Jahala sama dengan jahiliah. Jahiliah dalam bahasa kita, jahala dalam bahasa Arab. Jadi di sini cikgu hanya beri kepada markah jahil 1 markah. Kalau ini berlaku, kita hanya ada cukup-cukup saja isi atau kata kunci untuk mendapat markah penuh Dan tidak mengetahui 1 markah, atau tiada ilmu pengetahuan saya beri untuk tiada ilmu 1 markah. Dan yang terakhir ini memang ayat yang kita dapat idea ini dari buku teks. Jahiliah juga menggambarkan kehidupan dan pemikiran masyarakat yang jahil. Kehidupan 1 markah dan pemikiran 1 markah. Kalau ini situasinya, tanpa mengharapkan isi jahalah, kita sebenarnya sudah bersedia walaupun untuk soalan esei 4 markah Kita teruskan tanpa membuang masa. Soalan berikutnya, mengapakah zaman jahiliah dianggap zaman kegelapan? Yang ini perlu berhati-hati. Sebenarnya soalan ini pernah keluar. Selalunya pelajar tak dapat beza antara maksud jahiliah dengan jahiliah itu zaman kegelapan. Tapi tak apa. Ikut tutorial ini, anak-anak pasti akan ingat. InsyaAllah akan dapat A+ sejarah nanti. Buka kurungan. Zaman jahiliah dianggap zaman kegelapan kerana masyarakat Arab jahiliah tidak menyembah Allah. Tidak menyembah Allah. Cikgu bagi 1. Mereka ini menyembah berhala. 1 markah, berhala. Mereka juga mempercayai animisme. 1 markah untuk animisme. Buka kurungan. Masyarakat Arab ketika itu hidup kucar-kacir kerana tiada Nabi. Berkemungkinan boleh dapat 2 di sini kucar-kacir ataupun tiada Nabi. Tetapi dalam hal ini, soalan yang terus begini, iaitu mengapa, cikgu hanya cenderung untuk beri 1 markah tiada Nabi. Mereka juga tiada kitab suci yang boleh menjadi petunjuk. Yang ini kitab suci, cikgu bagi 1 markah. Dan akhir sekali, markah untuk akhlak. Akhlak mereka pula rendah, contohnya bersifat kejam dan degil. Dalam hal soalan sebegini, kita kalaulah soalan itu terangkan atau huraikan, mungkin contoh tu pun boleh diberi. Tapi dalam hal ini, soalan sebegini, mengapa zaman jahiliah ini, ada kemungkinan akhlak dia akan slash dengan kejam, slash degil. Walaupun jika ada munasabah, cikgu tak pasti, tapi cikgu jangka tidak ada soalan munasabah. Memang soalan ini jelas daripada buku teks. Katakanlah untuk soalan ini kita beri 6 markah, diandaikan dia soalan isi. Pelajar dapat berapa markah sekarang?
Okey, untuk tidak menyembah Allah, 1. Menyembah berhala, 2. Animisme, 3. Tiada Nabi, 4. Tiada kitab suci, 5. Akhlak rendah, 6. Okey. Jika 6, nampaknya kita bersedia cukup-cukup ni. Okey. Kita teruskan lagi untuk soalan kebat berikutnya. Okey. Jelaskan kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliah. Okey, soalan ini kita perlu berhujah. Buka kurungan. Kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliah ialah mereka menanam bayi perempuan hidup-hidup. Menanam bayi itu pada pandangan cikgu sesuai. Memang zalim tu. Mereka turut melakukan amalan riba dalam perniagaan yang menindas pembeli. Amalan riba itu juga zalim. Okey. Cikgu juga sedia untuk menindas pembeli. Dua hal yang berbeza. 1, amalan riba itu sendiri. Yang kedua, menindas pembeli. Mereka turut merampas. Okey, kezaliman yang lain, merampas barangan kafilah lain. Mereka juga kerap berperang. 1 markah seperti perang Al-Basus. Okey, untuk perang Al-Basus ini sebagai contoh ini pun cikgu sedia beri. Okey, kerana dia soalan munasabah. Orang kaya pula sering menindas orang miskin. Atas tu menindas pembeli. Yang ini menindas orang miskin. Kesuruhan itu pada cikgu masih boleh diberi, tapi bukannya pada menindas. Yang atas menindas pembeli, kita beri 1 untuk pembeli. Jadi di sini menindas orang miskin, 1 untuk orang miskin. Okay. Jadi keseluruhannya yang kita boleh dapat dari kata kunci ini ialah menanam bayi, 1, amalan riba, 2, menindas pembeli, 3, merampas barangan, 4, berperang, 5, perang Al-Basus, 5, 6, dan menindas orang miskin, 7. Tengoklah keadaan. Jika 8 markah lah anak-anak perlu bersedia lah. Okay, dalam kes ini kita letaklah katakanlah 6 markah. Okay, kita kira balik tadi berapa? Okay, 1 menanam bayi, 2 riba, 3 menindas pembeli, 4 merampas, 5 berperang Al-Basus, 6 dan 7. So, okay, ini persediaan untuk markah 6. Jika anak-anak lihat 8 markah, bersedialah untuk tambahan-tambahan poin yang lain. Banyak boleh dibincangkan dalam kelas masing-masing. Okey, seterusnya untuk soalan kesan buruk, satu lagi soalan kebat. Okey. Tanpa membuang masa, kita teruskan. Buka kurungan. Kesan buruk amalan hidup jahiliah menyebabkan masalah sosial berluasa. Okey, teruskan. Perbuatan tidak bermoral merosakkan akhlak seperti berjudi. Okey. Merosakkan akhlak boleh dapat 1. Contoh pun kita boleh beri untuk munasabah. Wanita pula dipandang rendah. 1 markah untuk dipandang rendah. Mereka sentiasa dihina dan ditindas. Hina kita beri 1. Sebaiknya jika nak dapat poin lain, tindas itu benalah ayat yang lain. Ya? Bukan itu saja, wanita juga tidak dihormati. Tidak dihormati 1 markah. Saya teruskan lagi. Sementara itu, orang kaya pula akan mengeksploitasi orang miskin. Okey, mengeksploitasi 1 markah amalan kesan buruknya ya. Okey, terusnya kita lihat kesan buruk yang lain. Golongan miskin yang tiada harta terpaksa berhutang dengan orang kaya. Idea ini munasabah boleh diterima. Biasanya mereka ini terpaksa membayar riba yang sangat membebankan. Riba yang sangat membebankan. Ya. Okey, itulah kesan amalan jahiliah itu. Okey, amalan jahiliah seperti semangat asabiah memberi kesan buruk kepada masyarakat. Asabiah 1. Perasaan taksub kepada kaum sendiri menyebabkan mereka tidak adil. Tidak adil 1.
satu, kesan buruk amalan jahiliah iaitu asabiah tadi tidak adil. Kalau buat begini sebenarnya lebih baik kita bina ayat menyebelahi yang orang yang bersalah. Walaupun kaumnya salah, kerana perasaan asabiah itu mereka membela kaum yang bersalah, pengikut mereka yang bersalah itu. Dan akhir sekali kesannya akan berlaku perang sehingga membawa kepada pembunuhan. Perang, cikgu beri satu. Dan akhir sekali pembunuhan, cikgu beri satu. Kita lihat balik poin-poinnya. Masalah sosial, akhlak, berjudi, dipandang rendah, hina. Kemudian apa? Tidak dihormati, 6. Eksploitasi, 7. Berhutang, 8. Membebankan, 9. Asabiah, 10. Tidak adil, 11. Menyebelahi, 12. Perang, 13. Dan akhir sekali pembunuhan, 14. Memang sangat banyak, ya. 8 markah. Kita buat andaian soalan kebat ini biasanya 8 markah, ya. Itu saja, ya. Untuk soalan jahiliah, kita akan bertemu seterusnya untuk bab 5 dalam tutorial akan datang. Terima kasih. Sambil itu nanti kita perlu rumuskan juga. Untuk rumusan ini, tutorial ini cikgu akan teruskan lah, ya, supaya tidak membuang masa. Rumusan tadi cikgu dah buat, bermaksud untuk bab 4 ini kita buat setakat ini, ya. Kalau anak-anak lihat ada lagi yang barangkali menjadi fokus kita, tapi bukan sekarang, iaitu di riwayat hidup Nabi dan penyebaran Islam. Ada beberapa soalan nanti akan kita bincangkan dalam pusingan yang lain. Itu saja. Terima kasih untuk bab ini tanpa kita buat rumusan, dan terus saja nanti kita akan ke bab 5 dalam tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.